أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi, dihormati pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, serta yang turut bersama-sama dengan kita pada malam ini, tim media Pertubuhan Dakwah Limited. Mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama dan buat selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung diskusi Kitabul Qawli Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Permasalahan berkaitan dengan makmum dan juga imam dalam solat berjemaah, karangan Ibrahim Al-Masri rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada permasalahan yang ke-178. Permasalahan yang berbunyi hukum imam sembahyang Jumaat ataupun Jumaah memberi salam di luar daripada waktu. Seperti mana yang kita sedia maklumi, solat fardu Jumaah adalah salah satu solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma'. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumu'ah ayat yang ke-9,
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى آخر الآيات. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan kewajipan untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yaqtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah satu kaum berhenti dari meninggalkan solat Jumaat, atau kalau tidak maka Allah akan mengecap hati-hati mereka, kemudian menjadikan mereka di kalangan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ayat ini, hadis ini menguatkan kepada kita bahawa kewajipan menunaikan solat fardu Jumaat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas setiap mukallaf, yang cukup syarat-syaratnya, di antaranya Islam, aqil, baligh, sampai seruan dakwah kepada dia, sempurna panca indera dia. Maka mereka-mereka ini adalah disebut sebagai orang-orang mukallaf yang bertanggungjawab untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Kata Nabi SAW, salat Jumaat wajib pada setiap muslim dalam melaksanakannya secara berjemaah, kecuali empat kategori manusia. Yang pertama hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga kanak-kanak, dan yang keempat orang sakit. Begitu juga bagi orang-orang yang bermusafir. Juga menurut sebahagian ulama, dia tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Inilah pendapat jumhur ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Walaupun begitu, ada pendapat yang mewajibkan solat Jumaat bagi orang yang bermusafir. Di antaranya pandangan dalam mazhab Zahiriyah yang menyatakan bahawa solat Jumaat bagi orang yang bermusafir itu adalah wajib. Walaupun begitu, pendapat jumhur, pendapat yang rajih adalah tidak diwajibkan. Maknanya dia boleh solat zuhur seperti biasa. Waktu solat Jumaat, waktu solat Jumaat dimulai daripada tergelincirnya matahari, zawalus syams, sampai waktu Allahumma salli ala Muhammad solat zuhur, seperti mana bermulanya solat zuhur dan berakhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana berakhirnya solat zuhur. Inilah yang disepakati oleh ulama, di antaranya disebut dalam kitab Al-Mughni. Jadi ini adalah maklumat-maklumat asas yang kita kongsikan bagi melihat permasalahan pada masalah 178, iaitu hukum imam semayang Jumaat memberi salam di luar waktu. Jadi secara asasnya solat Jumaat ini perlu dilaksanakan secara berjemaah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 40 orang cukup bilangan dia. Jadi apabila cukup sempurna syarat-syarat, rukun-rukun, maka menunaikan solat fardu Jumaat itu akan sempurna.
Tetapi apabila berlaku keterlewatan ataupun masbuk dalam solat Jumaat, tidaklah makmum yang muafiq bersama-sama takbir dan sempat untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam pada rakaat yang pertama. Sebaliknya dia adalah orang yang masbuk, hanya sempat pada rakaat yang kedua. Maka ulama menjelaskan, sekiranya dia hadir dalam keadaan imam berada pada solat Jumaat rakaat yang kedua dan dia sempat untuk mendapat rakaat tersebut, maka dia mendapat solat Jumaat tersebut. Maknanya dia hanya menambah satu rakaat lagi bagi mencukupkan bilangan solat Jumaat yang 2 rakaat tersebut. Man adraka ma'al imam adraka rakaah. Barang siapa yang memperolehi ataupun yang mendapatkan rakaat solat bersama dengan imam, maka dia mendapat rakaat tersebut. Rakaat tersebut dikira bagi dia, maka dia tambah saja. Sebaliknya kalau dia datang, dia tak sempat untuk mendapat rakaat bersama dengan imam, di mana pengakhiran seorang itu memperolehi ataupun tidak memperolehi rakaat bersama dengan imam, yang kita dah bincang panjang lebar dah dalam masalah-masalah yang lalu tentang makmum muafiq, makmum yang masbuk. Di antaranya adalah sempat untuk rokok serta tumakninah bersama dengan imam. Maka pada waktu itu dia mendapat rakaat. Kalau dia mari itu imam dah i'tidal, dia angkat takbir, dia tak rokok, tapi dia i'tidal bersama dengan imam. Terus imam sujud. Yang pertama duduk antara 2 sujud. Sujud yang kedua imam bagi salam. Maka pada waktu itu dia tidak mendapat rakaat, dan dia perlu menyempurnakan solat Jumaat dia dengan solat Zuhur 4 rakaat. Maknanya dia nak kena tambah 4 rakaat menyempurnakan solat Jumaatnya itu dengan menggantikan solat Zuhur. Inilah teka-teki fiqh yang seringkali ditanya masa kita belajar dahulu, solat apakah yang kita niat lain, kita buat lain. Ni ya. Jawapan dia kita terang dah tadi. Dia solat tetap niat solat Jumaat. Saja aku solat Jumaat 2 rakaat mengikut imam makmum kerana Allah Ta'ala. Tapi dia tidak mendapat rakaat yang pertama, maknanya tak dapat rakaat bersama dengan imam. Tapi dia nak kena menyempurnakan solat Jumaat itu dengan solat Zuhur. Tak perlu nak angkat takbir yang baru, tak perlu untuk dia nak melafazkan lafaz yang baru, automatik dikira begitu. Sempurna solat iaitu dengan solat Zuhur kerana dia tidak sempat untuk mendapat solat bersama dengan imam. Maka di sini adalah toleransi, pertimbangan di antara imam dan juga makmum. Seperti mana yang kita telah pelajari, di antara yang kita boleh pertimbangkan bagi seorang imam apabila dia melihat makmum dia yang lewat hadir, maka pada waktu tersebut dia berada pada kedudukan rokok, maka pada waktu itu dia disunatkan untuk melambatkan ataupun melamakan rokoknya tersebut. Kalau dia tasbih subhana rabbiyal azim 3 kali, dia tambahlah pergi ke 6 kali, tambahlah pergi ke 9 kali, sampailah makmum tersebut sempat untuk mengikuti dia dan mendapat rakaat bersama-sama dengan dia. Makmum pula kena faham, kena cergah, kena cepat. Kalau dah memang imam duk rasa tunggu dia, jangan duk berlengah-lengah lagi. Masuk saf terus takbir, tak payahlah nak qul a'udzu birabbin nas lagi lah, tak payah nak usalli fardu Jumaat, tak payah. Tu semua adalah perkara-perkara yang kita perlu buat waktu kita semayang secara sempurna muafiq bersama dengan imam. Boleh nak istighfar ke, nak qul a'udzu birabbin nas ke, nak usalli ke, kan? Jadi Allahumma salli ala Muhammad tak ada masalah. Tapi
Kalau kita memang dalam keadaan masbuk, imam ada kefahaman dia menanti untuk memberikan tempat kepada makmum tersebut mendapatkan rakaat, maka dia kena cepatlah sampai di tempat saf, takbir, Allahu Akbar, takbir intiqalat untuk duduk pada situasi rukuk bersama-sama dengan imam. Ini perkara asaslah yang perlu kita faham. Lebih-lebih lagi kita ni yang dipertanggungjawabkan menghadiri solat fardu Jumaat. Kalau berlaku keadaan ini, berlaku situasi ini, kadang-kadang kita tak pernah terjadi, tak pernah berlaku, tapi kadang-kadang nak jadi dia akan berlaku. Seperti mana kita nak mari solat, ada aksiden, jalan jam, terus nak tunggu ambulans sampai khutbah tak nak dengar, imam semayang dah. Tengoklah status kita macam mana. Begitu juga kalau tetamu mari rumah, sempat. Tetamu tak apa, dia tak wajib musafir jauh daripada solat Zuhur. Kita ni mukim bermustatin kena mayang solat Jumaat. Maka duk layan duk sedar imam takbirah. Kita mari-mari, tengoklah status kita macam mana. Sempat tak dapat Jumaat ataupun tidak sempat dapat Jumaat. Kalau sempat dapat Jumaat walaupun dengan 1 rakaat, sempurnakan Jumaat kita menjadi 2 rakaat. Kalau tidak sempat untuk mendapat Jumaat dengan 2 rakaat, sempurnakan Jumaat kita dengan solat Zuhur 4 rakaat. Begitu juga permasalahan yang sering kali ditanya waktu solat bagi orang wanita yang tidak solat Jumaat, yang solat di rumah, dan juga orang yang kena kuarantin ataupun PKP yang dihadkan kehadiran ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Maka waktu dan ketikanya, waktu bila ada yang menyatakan bahawa selepas solat Jumaat barulah boleh sembahyang Jumaat. Ada lagi pendapat lebih dahsyat, kena tunggu dulu masjid solat Jumaat belaka baru kita solat Zuhur. Kalau tidak, tak sah solat kita. Dah. Ini tanggapan pandangan orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan ini. Dan berarti kata yang lain, mungkin dia jahil ataupun terlepas pandang kepada persoalan-persoalan dan juga kepada perkara yang begini. Yang disebutkan itu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang lelaki yang mukallaf, yang dipertanggungjawabkan untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Dia layak untuk solat fardu Jumaat, tapi dia berlengah-lengah sehingga dia tidak sempat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Maka pada waktu itu dia kena solat seusai orang solat Jumaat, baru dia solat Zuhur. Kalau dia buat waktu orang solat Jumaat, disebut oleh ulama tidak sah zuhur dia. Boleh faham? Itu status lelaki yang mengabaikan, yang melengah-lengahkan mendirikan solat Jumaat secara berjemaah di masjid surau. Tiba-tiba solat dah selesai, pada waktu tersebut dia boleh solat zuhur. Nak solat Jumaat tak boleh, tak cukup syarat. Sebaliknya bagi orang perempuan, orang yang dalam keadaan uzur, orang yang kena kuarantin, orang yang kena PKP, tak ada halangan bagi dia nak solat waktu bila. Masuknya waktu zuhur, mulalah solat zuhur dia, sehinggalah berakhirnya waktu zuhur. Apabila masuknya waktu asar, sama ada waktu afdal awal, waktu pertengahan tengah, waktu tahrim akhir. Walaupun dah sembahyang waktu tahrim, solat tetap sah, tapi tidaklah dapat sebanyak mana pahala seperti mana solat di awal waktu yang lebih afdal. Jadi orang perempuan tak perlulah nak tunggu-tunggu. Bab kita pun satgi suami balik, sibuk nak layan dia makan pula. Tengah dia nak makan tu bukannya sekejap, lama. Singgang dengan budu pula. Kadang-kadang pukul 3.30 pusai semayang, pusai makan, kita baru nak kemah-kemah apa semua, ke asar baru nak semayang. Dah. Jadi masuknya waktu zuhur, masuknya waktu Jumaat, zuhur bagi orang yang uzur tadi ni, orang perempuan tadi ni, boleh semayang. Suami balik, elok makan sama-sama, kemudian rehat tengok Hindustan. Ini Allahumma salli ala Muhammad, boleh lah.
Gitu, tak payah kalut-kalut. Baik, dijelaskan dalam hadis Allahumma salli ala sahih riwayat Muslim bab salatul jum'ah hina tuzulu asy-syams. Kunna nujammi'u ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam idza zalat syams thumma narji'u natatabba'ul fai'. Kami solat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tergelincir matahari, kemudian kami pulang mencuri bayangannya untuk berlindung daripada panas matahari. Ini dalil bagaimana para sahabat solat Jumaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada masalah kita ini, iaitu hukum imam sembahyang Jumaat memberi salam di luar daripada waktu dia. Apabila imam memberi salam daripada sembahyang Jumaat di luar waktunya, maka luputlah Jumaat itu. Tak dikira lah sebab di luar pada waktu dia. Dan wajiblah atas mereka qada zuhur sebagai membinai, bukan sebagai memulakan. Yakni terus tambah 2 rakaat sembahyang qada, iaitu sembahyang zuhur tanpa memulakan takbiratul ihram. Waktu akhirnya waktu Jumaat ini maksudnya waktu azan asar. Apabila imam tu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi salam di luar waktu dan maksudnya waktu asar, maka pada waktu tersebut kita nak kena tambah lagi 2 rakaat menjadikan ia solat zuhur. Menurut pendapat ini. Dan jika imam memberi salam di dalam waktunya dan sebahagian makmum ada memberi salam di dalam waktunya dan sebahagiannya memberi salam di luar waktunya, jika bilangan mereka 40 orang, maka sahlah Jumaat tersebut. Ada yang dalam waktu, ada yang di luar waktu. Tapi cukup 40 orang, tidak ada masalah. Dan ada pun makmum yang memberi salam di luar waktunya, maka batallah Jumaat mereka. Makmum tadi tu, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, masih lagi dalam waktu dia. Imam beri salam, makmum bagi salam di luar waktu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di luar daripada waktu salat, maka batallah solat Jumaat tersebut, digantikan dengan solat zuhur 4 rakaat, tambah lagi dengan solat zuhur. Ini adalah solat Jumaat di akhir-akhir waktu. Yang solat Jumaat ini dia tak seperti mana solat fardu biasa. Solat fardu biasa ni dia ada syarat. Solat Jumaat ni dia ada syarat dia, kena 40 orang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah tak cukup 40 orang dalam sesuatu solat Jumaat tersebut, maka boleh menyebabkan terbatallah solat Jumaat tersebut. Ini kita bahaskan, kita jelaskan masalah solat Jumaat di akhir waktu. Solat Jumaat di akhir waktu. Walaupun begitu, ada pendapat menyatakan apabila takbiratul ihram kita itu di dalam waktu, tapi kita akhiri solat kita itu di luar waktu, kita masih lagi sah solat kita. Sebab apa? Kita mula takbir, maksudnya kita solat dalam waktu dia, kita masih lagi dikira sebagai duduk di dalam waktu dia. Sebaliknya, kalau solat Jumaat dia tak boleh macam tu, sebab solat Jumaat dia hanya khusus pada hari Jumaat, dia ada waktu dia sahaja. Dia tak boleh nak buat hari lain, dia tak boleh nak buat waktu lain. Maka apabila dah terkeluar daripada waktu dia, dia tak boleh solat Jumaat dah lah, dia kena solat zuhur. Boleh faham tak? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita solat Jumaat, lepas asar mayang Jumaat, lepas asar hari Jumaat baru kita tahu solat hari tu tak sah belaka. Sebab adalah kecatatan dia yang menyebabkan tak sah. Dah disabit, dah kesalahan. Contoh, seingat saya ketika mana saya berada di utara dulu, duduk di utara, kerja di utara, mengajar di utara, ada satu masjid yang mendirikan solat Jumaat tidak sempurna. Seingat saya masalah dia, khatib berkhutbah tidak duduk di antara 2 khutbah. Maka Majlis Agama Islam Pulau Pinang mengeluarkan satu ketetapan, solat Jumaat bagi jemaah di masjid tersebut tidak sah. Dah tu nak ulang balik Jumaat lah, tak boleh lah. Tunggu Jumaat minggu depan pula. Jumaat minggu depan, Jumaat lain pula.
khutbah lain, jemaah lain 40 orang. Dah tu nak qada macam mana? Nak buat Jumaat bukan waktu dia. Maka kalau kita dapat maklumat tu waktu asar, lepas asar lah qada zuhur. Dapat maklumat tu waktu maghrib, lepas maghrib lah qada zuhur. Nak qada asar, nak qada Jumaat tak boleh dah. Sebab tak ada syarat-syarat dia, tak cukup jumlah dia, tak cukup rukun dia. Jumaat mesti 2 khutbah. Mesti solat berjemaah 40 orang. Minimum mazhab Syafi'i. Sama juga dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berlaku di dalam kemaman kita ni lah. Beberapa bulan yang lalu wallahu a'lam di satu masjid. Solat semayang, solat Jumaat. Imam memaklumkan ada qunut nazilah. Kemudian imam lupa membaca qunut nazilah. Lalu imam tambah dengan sujud sahwi. Apabila kita melihat perbahasan ulama, benda yang bersifat sunat, apatah lagi benda yang baru dimasukkan dalam solat tersebut yang tak ada pun, dia tak macam sunat ab'ad, sunat hayat yang ada dalam solat dah. Qunut nazilah ni dia tak ada dalam solat, kita masukkan bersempena. Kalau qunut nazilah ni bersempena dengan kezaliman yang dilakukan oleh umat Islam ke atas umat Islam, musibah-musibah yang melanda dan sebagainya. Lalu imam tersebut sujud sahwi, dalam kitab fiqh batal solat tersebut, kerana dia beranggapan menambah rukun dalam solat sujud tersebut. Maka macam mana kita nak buat? Kalau masih lagi dalam waktu dia, boleh ya. Takkan nak ulang balik khutbah Jumaat. Takkan nak balik semayang Jumaat. Waktu tu duduk kelang kabut semua ada, duduk bahas macam mana apa semua sampai waktu asar. Akhirnya dapat ketetapan, dapat keputusan solat Jumaat hari tu tak sah. Maka kita hak tahu ni, lepas Jumaat tu semayang zuhur, tak payah semayang Jumaat. Faham tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini isu-isu yang jarang berlaku. Isu-isu yang apabila dia berlaku, begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dijelaskan oleh ulama. Sebab itu Jumaat ini kita kena berhati-hati, kita nak kena berjaga-jaga. Alhamdulillah kita tengok macam mana pendekatan dalam masyarakat kita. Daripada dulu lagi kita rasakan, sebab daripada kita kecil kita tengok dah, apabila masuknya hari Jumaat, masuknya solat Jumaat, kita tengok keadaan masjid, keadaan imam yang bertugas, keadaan kehadiran orang solat berjemaah pada waktu Jumaat, ada kelainan tak? Ada kelainan kan? Dia macam satu sambutan, dia satu Allahumma salli, perayaan kepada orang Islam secara mingguan, berhimpun di rumah Allah. Imam pun lain cara pakaian dia, imam pun lain cara penampilan dia. Nak bagi sesempurna yang mungkin Jumaat pada hari Jumaat tersebut. Maka dari sudut khutbahnya kena jaga, rukun-rukun dan sebagainya. Dari sudut solatnya kena jaga. Kenapa? Kerana dia akan ada perkara-perkara yang beginilah. Dia tidak seperti solat fardu biasa yang boleh kita Allah maksud pertimbangkan hukum hakam dan juga pelaksanaannya. Lebih-lebih lagi apabila kita menggunakan solat qada yang kita lakukan secara tidak sempurna, terbatal, di luar daripada waktu dan sebagainya. Baik. Masalah yang seterusnya, masalah 179, makmum melantik imam yang kedua selepas imam yang pertama memberi salam. Imam memberi salam, kemudian berdirilah beberapa orang makmum yang masbuk dengan sebaik sahaja selepas salamnya. Ini salam imam. Maka mengikut, yakni berimamkan setengah makmum yang masbuk itu, akan setengahnya atas semua makmum yang masbuk itu melantikkan seorang daripada mereka menjadikan imam atau menyempurnakan sembahyang mereka, yakni mereka melantikkan imam dalam sembahyang. Maka sahlah perbuatan mereka itu. Ada dua pendapat yang terlebih asah daripada dua pendapat itu.
sah ikutan itu seperti yang disebutkan dalam kitab Syarah Muhadzab dan tersebut dalam Raudhah. Lawannya, kerana pahala jamaah itu sudah berhasil, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, dan apa yang aku terangkan daripada harus ikutannya itu adalah muktamad di sisiku, dan sebahagian ulama berpendapat bahawa kedua ikutan secara itu makruh hukumnya. Kita solat berjemaah bersama dengan imam, lalu yang masbuk ini dia ikut pula makmum yang masbuk lain, maka pendapat ulama menyatakan sah solat tersebut, melainkan menurut Allah Imam Nawawi keadaan solat begitu makruh hukum dia. Baik, itu kepada mereka yang solat berjemaah, berimamkan dengan imam, lalu melantik makmum yang masbuk tadi sebagai imam bagi solat yang ditambahi pada solat yang tidak cukup tadi itu, selepas salam imam yang pertama tadi itu. Jadi boleh kita solat bersama dengan makmum yang kita angkat sebagai imam dalam solat kita selepas imam yang pertama, walaupun makruh bagi pendapat Imam Nawawi. Kita sendiri tidak pernah mengamalkan begitu. Apabila imam dah habis bagi salam, kita ni imam yang masbuk kena tambah 1-2 rakaat lagi, kita sembahyang sendiri ya, sampai habis. Baik. Masalah yang seterusnya, masalah 180, hukum mengulangi membaca ayat di dalam sembahyang. Ayat apa itu? Ayat Al-Quran. Telah sabit bahawa Rasulullah SAW adalah ia mengulangi beberapa ayat di dalam sembahyang. Dan mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, bahawasanya tidaklah makruh demikian itu, bersalahan bagi mazhab Abu Hanifah Hanafi. Makruh hukum dia, yakni berulang-ulang kita solat sembahyang, dalam kita baca dalam solat kita. Sebagai contoh, dalam satu hadis Rasulullah SAW, lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Dia sampaikan kepada Rasulullah bahawa dia cintakan, dia sukakan membaca surah Ahad dalam solat dia. Maka rakaat pertama pun dia baca surah Ahad, rakaat kedua pun dia baca surah Ahad, Qul huwallahu ahad. Lalu Nabi SAW puji dia. Yang itulah yang nanti akan membantu dia, memberikan syafaat kepada dia. Dah hak tu saja yang dia mampu, dan kalau dia tak mampu pun, dia nak baca hak tu saja pun boleh juga. Daripada mula dia solat sampailah berumur berpuluh tahun dah dia solat, rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah, sah dak solat dia? Sah, tak ada masalah. Dah hak tu je hak dia ingat pun. Atau bukan dia ingat banyak surah tapi dia sesa hak tu, boleh dah. Sebab surah ni sunat je. Bahkan sebahagian kita menyebut dia sunat hayat, bukan sunat abad. Jadi Allah SWT Muhammad, dia adalah kesempurnaan solat, keindahan solat. Kalaulah kita baca berimamkan solat, berimamkan dengan imam-imam hebat dari sudut bacaan dia, hafazan dia, qiraat dia, maka bacaan-bacaan Al-Quran inilah yang mengembirakan, menyeronokkan ibadat solat kita sebut. Kita jadi khusyuk, kita jadi seronok dah. Kalau nak bagi imam tu baca Al-Fatihah terus rukuk, boleh, sah je, tak ada masalah apa. Kita jadi pelik sikit, dah siapa? Al-Fatihah saja. Subhanallah, tak payahlah. Benda sunat je dah. Dia Allah SWT hak paling penting, dia solat, dia baca Al-Fatihah yang menjadi rukunun min arkanis solat, yang menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun solat. Baik. Yang seterusnya kita ambil lagi. Dan apabila di belakang Allah SWT di belakang seseorang dengan rintangan was-was, maka hendaklah mengambil sertanya buah tasbih mengikut bilangan rukun sembahyang. Dan tiap-tiap kali diperbuatkan satu rukun,
daripada rukun-rukun, diambilnya sebiji daripadanya, yakni dikais ataupun ditolak sebiji daripada tasbih itu dengan tangannya supaya menolak was-was dengannya dan mengingati dengannya daripada segala perbuatan yang boleh membawakan kepada kekeliruan di dalam sembahyang, tidaklah makruh hukumnya. Bahkan kalau dikatakan dengan sunatnya tidaklah begitu jauh, kerana ia ada hubung kait dengan maslahah solat, kebaikan solat tersebut. Kerana syak di dalam sembahyang itu boleh membatalkan sembahyang mengikut sebahagian ulama, dan meraihkan keluar dari perkara itu adalah mustahab, ya, sangat-sangat yang dituntut. Ini dia jelaskan daripada masalah mengulangi membaca ayat-ayat dalam Al-Quran lah. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan rasa wah-wah, rasa tak yakin dalam sembahyang. Rakaat berapa dah? Satu. Yang kedua rukun yang mana dah? Jadi dia dibolehkan melakukan apa yang mengingatkan dia kepada rukun-rukun, kepada rakaat. Sebagai contoh biji tasbih yang dicontohkan oleh penggarang kitab kita ni, Syekh Ibrahim Himam, dia ambil tasbih hak yang 13 biji butir dia, biji dia peganglah. Rukun solat ada 13 hak kita belajar, walaupun ada khilaf lebih ada kurang dan sebagainya. Kita ambil 13 masyhur di kalangan kita. 13 biji tasbih. Bila dia takbir, dia tolaklah sikit. Dia ingat gitu. Ataupun dia Allah mesti ambil biji tasbih 4 biji untuk dia nak tengok dia duduk rakaat berapa. Rakaat pertama dia kaih satu, dia tolak satu, tiga. Rakaat kedua dia kaih satu, tinggal lagi 2 rakaat. Rakaat ketiga dia kaih lagi satu, tinggal 1 rakaat. Rakaat yang keempat dia kaih, habislah. Maka dia tak ada lagi syak wasangka 4 ke 5, 3 ke 4. Ini bagi orang yang tahap begitulah. Sama lah juga hukum dia, bukan hukum dia, keadaan dia. Orang yang tawaf dalam ibadah haji dan umrah 7 pusingan. Masalah. Pengalaman kita tak banyak. Kongsi dengan sahabat-sahabat kita mutawif yang lain. Di antara masalah jemaah kita ni, apabila kita mengadakan atau melaksanakan ibadah umrah, khususnya ketika dalam bab tawaf ni, amalan tawaf, ibadah tawaf ni, bab terlupa bilangan lah. Berapa kali dah berapa kali. Tambah orang perempuan mari dengan suami, dia tak bilang dah berapa kali. Dia harap suami dia lah. Hak tu dia pegang baju suami dia, ihram suami dia, tak lepas-lepas. Nak sampai minum air zam-zam tak apa-apa, takut dia. Takdirkan oleh Allah, mari rombongan daripada Turki, bam, dia belah kita, cabut kita punya Allah Muslim pegangan kita dengan suami kita. Tak kira duk harap kawan tu lah, kita duk berapa. Tu banyak masalah. Lebih tak apa, tak cukup, takut tak sah tawaf kita tersebut, yang mengakibatkan tak sah umrah kita dan haji kita secara keseluruhan. Jangan buat main. Baik tu kalau kita pergi ke Saudi, Madinah baik, Mekah baik, kedai-kedai hak jual pakaian ibadat ni, dia ada jual tasbih tawaf. Ada 7 biji tasbih tu. Ada buah kat jari, ada 7 biji, 1 pusingan tolak, 1 pusingan tolak, 1 pusingan tolak. Sebab apa? Nak jadi macam ni ya. Tambah pertama kali pergi, takut dia, bimbang dia, gusar dia. Lebih syok lagi swasta terus pada mentawif. Mentawif pusing, aku pusing. Mentawif berhenti, aku berhenti. Selesai masalah. Tak payah nak kira-kira, tak payah nak bilang-bilang. Mudah semua dia dah. Tiba-tiba mentawif hilang. Selesai masalah. Jadi mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat berapa kali tuan-tuan pusing? Rasa-rasa 4 kali Ustaz, tambah lagi 4. Yang penting atas yakin kita. Atas yakin kita insya-Allah. Tu ilmu sikit sebanyak. Nak cerita poin dia apa dia? Dalam solat pun demikian, dalam ibadah luar seperti tawaf pun sama jugalah. Bagi mereka yang dalam keadaan wah-wah, bagi mereka yang dalam keadaan tidak ingat pergerakan dalam solat, rakaat dalam solat dan sebagainya, dibimbangi akan membatalkan solat dia,
maka dia dibolehkan. Tidak makruh, kata ulama, kalau dia melakukan perkara tersebut. Sebab apa? Kerana dia ada keterkaitan dengan solat, maka dia memberikan masalah kepada solat, kebaikan pada solat tersebut, lebih-lebih lagi kepada solat kita. Yang terakhir, masalah pada malam ini, masalah yang ke-181, disunatkan bagi imam berdoa dengan siqah jamak. Siqah jamak ni apa dia? Sebutan ataupun lafaz jamak yang bersifat umum, bukan bersifat khusus secara peribadi. Berkata Imam Ghazali rahimallahu taala, disunatkan bagi makmum bahawa berdoa ia ketika duduk di antara dua sujud dan dalam rukuk dengan siqah jamak, seperti mana disunatkan demikian ketika bacaan qunut. Maka berkata ia dalam duduk antara dua sujud, Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Dan dalam rukuk hendaklah dibaca Allahumma laka raka'na wa bika amanna wa laka aslamna. Dan dalam sujud hendaklah dibaca Allahumma laka sajadna wa bika amanna wa laka aslamna. Na tu siqah jamak. Ni siqah mufrad. Maknanya secara umum, keseluruhan. Walaupun seorang kita baca, apatah lagi imam yang membacakan doa di depan, kena baca doa secara umum lah. Jangan duk baca doa untuk diri sendiri. Nayalah, makmum pakai amin belaka, dia seorang dapat, makmum tak dapat. Contoh, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah, ampunilah ku dosa-dosaku. Makmum amin. Jadi imam kena baca siqah mufrad yang individu, siqah jamak secara berkumpulan, maka digantikan dengan Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunilah kami dan dosa-dosa kami. Kan nampak harmoni di situ? Kan nampak cantik di situ? Walaupun begitu, ada perbincangan ulama, kalaulah siqah itu asalnya daripada Al-Quran begitu, daripada hadis begitu, maka sebaiknya kita mengamalkan seperti mana yang datang daripada Al-Quran dan juga daripada hadis tersebut. Contohnya dalam Al-Quran ada doa yang bersifat siqah jamak secara umum. Apa dia? Doa semua hak kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Balik buka surah Al-Baqarah ayat 200. Kita tengok ayat 200 surah Al-Baqarah 201, minta maaf. Dan 201 ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar dan menyebut keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dia tak mari dengan Rabbi, wahai Tuhanku. Maka kita kena baca Rabbana, baik secara individu ataupun secara berjemaah. Kita sembahyang seorang diri, kita baca hak ni. Kita sembahyang berjemaah, kita baca hak ni. Kalau mari asal dah begitu. Begitu juga dalam Al-Quran. Ada doa yang datang secara siqah mufrad, individu. Seperti mana doa Nabi Allah Musa AS sebelum datang bertemu dengan Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tu semua tu siqah mufrad, aku belaka. Maka kita baca pun gitulah. Sebab apa? Yang pertama, dia adalah siqah daripada Al-Quran, datang daripada Allah. Begitu juga lah hadis dari Nabi. Dan di sana adanya keberkatan. Tetapi dalam Islam, konsep doa ni, ibadah doa ni dia luas. Kalau kita nak menjamakkan, nak meramaikan apa yang ada dalam Al-Quran yang mufrad, ataupun nak mufradkan apa yang jamak dalam Al-Quran, tidak ada masalah. Dalam konteks doa, iktibas, kita mengambil ayat tersebut dalam bentuk doa, bukan mengambil ayat tersebut dalam bentuk ayat yang sebenar. Kalau mengambil bentuk ayat yang sebenar, maknanya kita mengubah ayat Allah.
Dah Allah mari Rabbana kan, ni baca Rabbi pasal apa? Nampak? Maknanya ulama kata boleh di atas konteks iltibas doa, di atas konsep doa tu, bukan di atas dasar ayat tu. Jadi boleh. Cuma kalau menurut pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, afdal, lebih baik kalau doa yang datang daripada Al-Quran, sighahnya jamak, kekalkan jamak. Sighahnya mufrad, kekalkan mufrad. Kalau doa yang datang daripada ahli Nabi SAW secara jamak, kekalkan jamak. Kalau datang secara mufrad, kekalkan mufrad. Sebaliknya kalau doa datang daripada para sahabat, para alim ulama, para tabi'in, para tabi'in, tak ada masalah. Sebab dia bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting nasihat buat diri sendiri, para imam dan kita semualah bakal-bakal imam dan sudah pun menjadi imam. Dalam doa kita, kita jamakkan semua doa kita. Maksudnya sighah jamak. Jangan kita baca untuk doa kita saja, diri kita saja, makmum pakai amin belakang. Jadi imam-imam pakai tengok baliklah doa dia. Kena ubah ni tu na belakang. Supaya semua pakai dapat doa tersebut, kebaikan doa tersebut. Boleh insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan memberikan kefahaman kepada kita yang baik daripada Allah. Yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Mungkin ada kesalahan, ada kesilapan dari sudut fakta dan hukum hakam, saya mohon maaf. Kalau ada yang memberikan teguran, kita menerima. Kalau ada yang memberikan nasihat, kita menerima untuk penambahbaikan kita daripada masa ke semasa insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.